Hai semuanya, kami daripada kumpulan 12 akan membahaskan berkaitan dengan kajian kami, iaitu sekolah dan persekitaran. Secara umumnya, sekolah merupakan satu institusi pendidikan berbentuk formal yang berfungsi untuk memberikan pendidikan kepada pelajar dalam bilik kerja. Sekolah juga berfungsi untuk mencapai objektif dan makna sosial bagi membentuk manusia yang bersahsia serta memahami tanggungjawab selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu FPK. Persekitaran dalam konteks kajian ini membawa maksud kawasan sekitar yang terdapat di sebuah sekolah atau masyarakat yang tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah. Oleh itu, persekitaran fisikal di sekolah berfungsi sebagai sokongan, yaitu untuk memberikan keselesaan kepada guru dan pelajar. Dalam kajian ini, kami mempunyai 3 objektif kajian, yaitu objektif yang pertama adalah mengenal pasti faktor sekolah dan persekitaran. Objektif kajian kami yang kedua adalah melihat pelaksanaan faktor sekolah dan persekitaran. Dan objektif yang ketiga adalah mengkaji masalah pelaksanaan faktor sekolah dan persekitaran. Metodologi kajian ini menggunakan 2 cara, iaitu instrumen kajian dan cara beranalisis data. Instrumen kajian ini menggunakan 3 kaedah, iaitu pemerhatian, keperpustakaan dan soal sidik. Kaedah pemerhatian adalah untuk memerhati persekitaran sekolah yang disasarkan. Kami telah membuat kajian lapangan di sekolah menengah kebangsaan Tandex. Manakala keperpustakaan, kami telah mencari bahan rujukan seperti laman web, blog dan juga data yang sesuai dengan sekolah. Manakala bagi kaedah soal sidik, kami telah membuat soalan yang berbentuk Google Form yang telah diadakan kepada beberapa orang guru bersama dengan beraneka jawapan. Cara yang kedua adalah cara menganalisis data. Cara ini dijalankan secara kualitatif dan kuantitatif dengan terperinci menggunakan jadual kekerapan, peratusan graf dan carta pie. Boran soal sidik ini terbahagi kepada 2, iaitu bahagian A, iaitu responsen, manakala bahagian B terdiri daripada soalan berserta dengan aneka pilihan jawapan. Di dalam tugasan kami ini, kami telah menjalankan soal selidik berdasarkan faktor-faktor yang telah kami pilih, dan faktor pertama yang kami pilih adalah PIBG. Dalam sebuah sekolah, terdapat satu pertubuhan yang melibatkan ibu bapa dalam perihal anak-anak di sekolah, dan pertubuhan tersebut adalah pertubuhan ibu bapa dan guru, atau lebih dikenali sebagai PIBG. Untuk faktor ini, kami telah menyediakan beberapa soalan, dan salah satu soalan tersebut adalah apakah cabaran dan rintangan yang dihadapi dalam pengurusan PIBG, dan rata-rata responden memberikan jawaban mereka yang masing-masing, dan apa yang kami boleh rumuskan adalah rata-rata mengatakan cabaran yang sering dihadapi oleh PIBG adalah berlakunya percanggahan pendapat antara pihak PIBG dan sekolah. Terdapat beberapa ahli PIBG yang tidak aktif, dan terdapat beberapa ahli PIBG yang tidak memberikan sokongan yang penuh dalam menganjurkan program-program di sekolah. Pentadbiran sekolah ialah satu proses sosial yang bersangkut paut dengan mengenal pasti, menyelenggarakan, merangsang, mengawal dan menyatukan secara formal atau tidak formal kuasa-kuasa yang bercorak manusia dan material ke dalam satu sistem yang kukuh bertujuan untuk memenuhi objektif yang ditetapkan. Kecemerlangan sesebuah sekolah diukur melalui pengurusan pentadbiran yang cekap. Sebagai contoh, pengetua hendaklah memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan pencapaian persekolahan murid-murid mereka. Antara contoh soalan yang diajukan kepada responden adalah, adakah pihak sekolah yang menjalinkan hubungan dengan masyarakat? Jika ada, jelaskan. Melalui soalan ini, dapat dilihat 80% daripada responden menjawab ya kerana hubungan yang baik antara masyarakat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran murid.
Faktor seterusnya dalam soal studi kami ini adalah faktor hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat saling mempengaruhi antara satu sama yang lain. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang baik menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, serta kelicinan proyek-proyek kebajikan di sekolah. Untuk faktor ini kami juga telah menyediakan beberapa soalan, dan soalan tersebut adalah adakah institusi masyarakat mempengaruhi pendidikan para pelajar? Dan rata-rata responden mengatakan iya. Dan sebab-sebab kenapa institusi masyarakat mempengaruhi pendidikan para pelajar adalah sebuah komuniti masyarakat boleh mempengaruhi pendidikan pelajar baik secara positif maupun negatif. Dan sebab seterusnya adalah institusi masyarakat boleh mempengaruhi pendidikan pelajar melalui cara hidup pelajar tersebut atau persekitaran di mana pelajar itu tinggal. Soalan seterusnya yang kami tujukan di dalam soal studi kami ini adalah apakah manfaat yang diperoleh dengan adanya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat? Dan apa yang kami beliau rumuskan berdasarkan jawaban yang kami peroleh daripada soal studi ini adalah hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat luar dapat diwujudkan. Program-program di sekolah juga dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kerjasama dengan masyarakat di luar. Dan yang ketiga adalah masyarakat boleh membantu sekolah dengan mengawasi pergerakan pelajar apabila pelajar berada di luar sekolah. Seterusnya, kita beralih kepada faktor program perayaan dan program keselamatan. Perayaan adalah pesta untuk merayakan sesuatu peristiwa, keramaian, perjamuan, dan lain-lain. Manakala program keselamatan merujuk kepada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu atau kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian, atau kecederaan. Cara pelaksanaan program perayaan adalah dengan mengumpulkan dana daripada para guru, sebagai contoh Rm10 seorang. Selain itu, mengumpulkan dana daripada para pelajar, sebagai contoh Rm5 seorang, dan memohon sumbangan daripada kaki tangan Sekolah Menengah Kebangsaan Tandek. Sambutan yang seringkali diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tandek adalah sambutan Hari Raya, Tahun Baharu Cina, dan Hari Gawai peringkat sekolah. Pelaksanaan aktiviti program perayaan ini adalah untuk memupuk semangat saling hormat-menghormati dan bagi mengeratkan hubungan antara satu sama lain, khususnya pelajar yang terdiri daripada kepelbagaian kaum. Seterusnya, cara pelaksanaan program keselamatan, yaitu program yang sering diadakan di sekolah adalah program anti dadah dan rokok, keselamatan jalan raya, dan Standard Operating Procedure (SOP) bagi memerangi penularan COVID-19. Pihak yang terlibat dalam penganjuran program keselamatan ini adalah polis trafik, pihak kaunseling, guru-guru, dan semua pelajar. Bagi menjalankan aktiviti program keselamatan ini adalah dengan menjemput penceramah datang ke sekolah, bekerjasama dengan polis trafik, dan program keselamatan ini dikendalikan oleh pihak bimbingan dan kaunseling. Manfaat yang diperoleh daripada program keselamatan dan program perayaan ini adalah meningkatkan kesedaran para pelajar terhadap keselamatan, meningkatkan kesedaran terhadap barang terlarang, menghayati budaya masing-masing dan budaya orang lain,
meningkatkan amalan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, terdapat masalah yang diperolehi daripada pelaksanaan program keselamatan dan program perayaan, yaitu sumber kewangan yang sedikit dan pengurusan prosedur yang banyak. Seterusnya, faktor aktiviti keceriaan. Aktiviti keceriaan ditakrifkan sebagai aktiviti untuk menjadikan sebuah kawasan bersih dan cantik. Cara pelaksanaan aktiviti keceriaan adalah dengan melibatkan pelajar, guru, dan ibu bapa. Aktiviti keceriaan sering kali ditumpukan di kawasan, tandas sekolah, taman sekolah, dan bangunan bilik darjah. Tujuan menceriakan tandas sekolah adalah untuk memupuk semangat kebersihan dalam kalangan pelajar. Manakala tujuan untuk menceriakan taman sekolah adalah untuk menceriakan persekitaran dan mengekalkan suhu sekeliling. Tujuan untuk menceriakan bilik darjah pula adalah untuk mewujudkan suasana yang ceria dan bersih. Aktiviti keceriaan yang boleh dijalankan di sekolah adalah membuat taman mini sekolah, melakukan gotong royong perdana, dan pertandingan keceriaan kelas. Tujuan untuk menjalankan aktiviti keceriaan adalah untuk meningkatkan imej sekolah bersih dan ceria, dan mengeratkan hubungan antara pelajar, guru, dan ibu bapa. Terdapat manfaat yang diperolehi daripada aktiviti keceriaan, seperti menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah, menjadikan kawasan sekolah selesa dan kondusif, memupuk nilai kerjasama dalam kalangan pelajar, ibu bapa, warga sekolah, pendidik, dan masyarakat. Walau bagaimanapun, terdapat masalah yang dihadapi daripada pelaksanaan aktiviti keceriaan, seperti sumber kewangan terhad, suasana fizikal persekitaran sekolah kurang kondusif, dan kurang penglibatan dalam kalangan ibu bapa. Seterusnya, masalah pelaksanaan faktor sekolah dan persekitaran. Dengan menggunakan kaedah soal selidik, ramai responden telah memilih skala sangat setuju kepada masalah hubungan sekolah dan masyarakat yang regang akibat kurangnya komunikasi sesama manusia. Sebagai masalah pelaksanaan faktor sekolah dan persekitaran, hal ini membuktikan bahawa komunikasi memainkan peranan dalam mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat. Sebagai contoh, tindakan yang wajar dikenakan kepada pelajar ketika pelajar melakukan kesalahan di sekolah telah menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat di media sosial. Maka ini akan menyebabkan perselisih faham antara pihak sekolah dengan masyarakat yang akan menjejaskan imej profesion perguruan. Seterusnya akan menyebabkan proses pencapaian visi dan misi tidak akan tercapai dengan lancar. Ini saya akan membentangkan pasal SWOT. SWOT. Okey, yang pertama S, kekuatan. Kekuatan adalah guru yang terlatih dan berpengalaman. Kemudahan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, mempunyai sumber kewangan atau bantuan yang mencukupi. Dan yang keempat adalah prestasi pendidikan yang mantap. Selepas itu adalah W, kelemahan. Kelemahan pertama adalah pelbagai latar belakang dan pencapaian murid. Yang kedua, murid lemah dalam sesuatu mata pelajaran.
Yang ketiga, terdapat kes disiplin yang agak sukar untuk dikawal. Yang keempat adalah segelintir guru tidak mengamalkan PDPC yang menarik dan berkesan. Yang ketiga adalah iaitu peluang. Peluang yang pertama adalah ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak mereka. Yang kedua, sokongan kewangan daripada pihak PIBG. Dan yang ketiga adalah ibu bapa memberikan sokongan dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Yang keempat, yang terakhir adalah T, iaitu cabaran atau ancaman. Yang pertama adalah ekspektasi ibu bapa terhadap anak-anak terlalu tinggi. Yang kedua adalah terdapat ibu bapa yang memberikan tanggungjawab 100% mendidik anak kepada para guru. Dan yang ketiga adalah ibu bapa kurang memberikan sokongan dan dorongan kepada anak di rumah. Jadi, analisis SWOT digunakan untuk merangka hasil kajian tentang sekolah dan persekitaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, halangan dan ruang untuk penambahbaikan. Secara kesimpulannya, hubungan yang erat antara sekolah dan pihak masyarakat telah memainkan peranan penting dalam pengurusan sekolah. Jadi, pihak pentadbir sekolah sewajarnya mengadakan program-program yang berkaitan untuk meningkatkan tahap pengurusan sekolah. Sebagai contoh, program-program yang berkaitan seperti program anti dadah, program kesihatan sedunia, program Hari Ibu Bapa, program Hari Sukan Negara dan sebagainya. Tanpa kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat, usaha untuk menjayakan program-program tersebut akan menjadi sia-sia. Sekiranya tiada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak polis untuk mengadakan program anti dadah, maka kes disiplin pelajar akan meningkat. Dan sekiranya tiada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak hospital dalam pemeriksaan kesihatan pelajar, maka kesihatan pelajar turut akan terjejas. Dan sekiranya tiada kerjasama antara ahli persatuan ibu bapa dan guru, maka pencapaian sekolah, guru dan pelajar akan terjejas juga. Selain daripada mengadakan program yang berkaitan untuk mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat, maka pihak sekolah juga boleh mengadakan program perayaan di sekolah. Memandangkan pelajar di sekolah terdiri daripada kaum yang berbeza. Sudah terang lagi bersuluh, tanggungjawab untuk menguruskan sekolah bukan setakat saja terletak pada pihak sekolah, maka masyarakat juga turut terlibat juga. Sekian saja daripada saya.